Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah jami'an, kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan hadis Nabi kitab Zadul Ma'ad, berkenaan dengan petunjuk Nabi SAW dalam hal berbicara diam, tertawa dan menangis. Dan kita dapat kesimpulan bahawa Nabi SAW, perbicaraan Nabi, kata-kata Nabi ialah kata-kata yang terbaik, dan diam Nabi, diam yang terbaik, tertawa Nabi, tertawa yang terbaik, menangis Nabi, menangis yang sesuai pada tempatnya. Dan kita sambung sebab-sebab tertawa kan. Tawa memiliki sebab-sebab yang beragam. Maksud di sini bahawa manusia ini secara fitrahnya memang sukakan ketawa. Bahkan dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia mengatakan tertawa itu hukumnya haruslah boleh. Dan kalau tujuannya untuk memasukkan kegembiraan, maka itu digalakkan. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, tabassumuka, senyuman kamu, tawa kecil kamu ketika di hadapan wajah saudara kamu itu adalah sedekah. Kan kita dengarkan hadis tu kan, tabassumuka inda wajhi akhika sedekah. Sesungguhnya senyuman dan tawa kecil. Ibtisam tu boleh maksud senyum, boleh juga maksudnya tawa kecil. Nabi SAW, ketawa Nabi dia sampai nampak giginya. Maka kita katakan itu adalah satu benda yang digalakkan. Dan seperti kata Ibn Abbas, kalau kita buka kitab Ibn Abbas, kita Ihya Ulumuddin dalam bab ketawa dan senda gurau Nabi SAW, Nabi ialah antara afkahun nas, antara orang yang banyak bersenda gurau. Sekarang padanya ada inbisat, ada melapangkan dada, meringankan tekanan. Ini kata Imam Ghazali, meringankan tekanan, melapangkan dada, merapatkan hubungan. Sebab tu kita kata ini sangat digalakkan dalam Islam. Tapi ketawa tu ada banyak sebab lah. Seperti kata Ibn Qayyim kat sini, salah satunya apa yang disebutkan di atas, iaitu ketawa Nabi, ketawa gembira. Adapun sebab yang kedua, tertawa kerana gembira, iaitu seorang tertawa kerana melihat sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakannya. Ini biasalah, kita tengok anak kita main kan, anak kita dia cakap sesuatu, bila kita tengok tu kelakar, kita pun ketawa. Sedangkan sebab yang ketiga, tertawa kerana marah, iaitu tertawa yang banyak terjadi pada diri seorang yang berada di puncak emosi. Yang ni bukanlah maksudnya dia macam ketawa orang jahat tu lah. Kalau kita tengok cerita-cerita tu, ketawa orang jahat tu kan, tu. Sebenarnya ketawa orang jahat tu ialah bukan sangat sebabkan kelakar, bukan sebab gembira, ialah sebab kerana dia perlekeh lah, lebih kepada memperlekehkan lawannya. Memperlekehkan lawannya. Betul, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yadhakun, orang kufar itu mengketawakan orang beriman kan. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan mereka itu bila berjumpa dengan kawan-kawan mereka, orang musyrikin itu, orang munafik, mereka akan menggelak ketawakan orang yang beriman. Maksudnya gelakan itu gelakan yang dikeji. Okey. Penyebabnya adalah rasa takjub atas apa yang ditampakkan kepadanya oleh sesuatu yang membuatnya marah. Juga kerana merasa mampu melampiaskan kemarahan kepada lawannya, dan bahawa sang lawan berada dalam cengkamannya. Terkadang pula ia tertawa kerana kemampuannya menahan diri saat marah. Ini pernah berlaku tak? Anak kita tengah dah siap-siap baju cantik-cantik, tiba anak kita dia kencing atas baju kita. Kita gelak, kita tak marah. Orang yang marah pada baby tu je orang yang bodoh.
Dan setengah tu dia marah pula budak yang setahun tu, dia pukul-pukulnya. Itu maksudnya orang tu otaknya tak betul. Maka kalau orang yang sihat, bila dia kencing, kita ketawa lagi. Macam saya sebut dulu kan, seperti orang yang dia baru beli kereta, baru beli, accident. Dia gelak, Allah, baru keluar semalam, accident hari, dia gelak. Dia bukannya marah, dia dah macam kelakar, tahan, dah sampai tahap kelakar pula dia punya situasi tu. Atau pagi tadi basuh hijau lah, dia poli, boom, hujan. Contohnya, ni contoh. Dia ketawa, dia tak marah, dia ketawa. Ketawa tu adalah kerana nak tahan marah tu sampai jadi ketawa. Itu yang dikatakan. Terkadang pula ia tertawa kerana kemampuannya menahan sangat marah dan sikapnya berpaling dari orang yang membuatnya marah tanpa mahu menuruti emosinya. Kadang-kadang orang yang jahil kan, orang jahil datang jumpa dengan kita, cuba nak berdebat dengan kita, mengucap kata-kata yang kesat, maka kita gelakkan, kata kesian kita. Ataupun orang yang jahil, cara dia interaksi dengan kita tu kurang adab. Macam zaman Nabi SAW berlaku kan, yang orang tu tarik baju Nabi sampai berbekas leher Nabi. Lalu dia kata, apakah perkara yang Allah Ta'ala suruh kepada aku? Maka Nabi beritahu, kemudian Nabi ketawa. Nabi ketawa lihat telatah orang tadi tu. Bukannya kerana marah. Nabi tertawa sampai kerana lihat gaya orang Arab Badui tadi. Dia nak agak ilmu, tapi cara dia cara yang tak betul. Dia ketawa melihat telatah beliau. Dia tangis Nabi SAW, tangisan Nabi pula. Adapun tangis beliau SAW sejenis dengan tawanya. Suara tangisnya tidak meraung dengan suara yang tinggi. Sebab itulah para ulama kita telah sepakat bahawa menangis dengan suara yang tinggi ini adalah sangat tidak digalakkan, sama ada di dalam solat maupun di luar solat, sama ada orang meninggal ataupun bukan sebab orang meninggal. Sebagai tawanya tidak terbahak-bahak. Memang kena kat kita dah ni ya. Sebagai tawanya tidak terbahak-bahak, akan tetapi kedua matanya menitiskan air mata dan dadanya terdengar bergemuruh. Ini Aziz. Macam mana? Kalau dalam hadis sebut seumpama seperti air yang tengah masak tu. Jadi itu dia tahan dia punya suara dia supaya tak dikeluarkan suara yang kuat. Terkadang tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam kerana belas kasihan terhadap mayit, orang yang mati. Kalau kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis sahih Bukhari dan lain-lain Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika kematian anak perempuannya Ummu Kalthum. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari kata Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik qala syahidna binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah menyaksikan ketika Rasulullah SAW, anak Nabi SAW meninggal, iaitu Kalthum. Rasulullah SAW jalisun alal qabr, dia duduk dekat kubur. Qala fara'aitu ainaihi tadma'an, maksudnya dia lihat air mata Nabi mengalir ketika Kalthum meninggal. Kita makrufkan Nabi ada berapa anak perempuan? 4 anak perempuan, 3 laki-laki, 4 perempuan kan? Dan 3 orang anak perempuan Nabi SAW meninggal, wafat sebelum Nabi SAW wafat. Ini satu poin yang kita kena perlu faham. Maksudnya dia ada 7 orang anak, 6 anak Nabi SAW meninggal sebelum Nabi SAW meninggal. Kalau lah kita jadi ibu, apa perasaan kita kan? Dah tak nak hidup lagi kat dunia, dah habis lah, aku habis lah. Tapi itulah Nabi SAW. Kalau kita dakwa, kita ujian terbesar, ada meninggal seorang adik-beradik ke meninggal, maka lihatlah Nabi SAW 7 orang anak dia, 6 orang meninggal sebelum Nabi SAW wafat. Dia melihat sendiri. Bahkan bukan setakat anak dia meninggal, cucu dia pun meninggal. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, hadis berkenaan dengan Zainab, anak lelaki Zainab. Bila anak lelaki Zainab meninggal, maka dia hantarlah berita khabar kepada Nabi SAW. Bila sampai kat Nabi je, Nabi kata lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa likulli ajalin indahu wa likulli indahu ajalin musamma. Maka setiap orang dia ada lillahi ma akhadha. Ini ucapan kita bila kita nak ucapkan takziah kepada orang. Lillahi ma akhadha. Sambung.
walahu ma'a'ta wa likullin 'indahu ajalin musamma. Maksudnya, dan baginya lah apa yang diambil, dan setiapnya ada ajal yang telah ditetapkan. Fal tasbir, maka bersabarlah. Wal tahtasib, maka harapkanlah ganjaran. Itu kita ucapkan kepada orang yang ditimpa musibah kematian. Lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu ila ajalin musamma. Atau dan lain pula, wa kullu syai'in 'indahu li ajalin musamma fal tasbir, maka bersabarlah. Wal tahtasib, lalu mereka pun pergilah dekat nak uruskan mayat tu. Muaz bin Jabal ada ikut sekali, Ubay bin Ka'ab ada ikut sekali, Ubadah bin As-Samit ada ikut sekali. Bila mereka sampai ke rumah tu, rumah Zainab, lalu dihulurkanlah anak tu kat Nabi. Anak dah meninggal tu, Nabi cium baby tu, menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sayangnya kepada cucunya. Tapi itu menunjukkan Nabi SAW juga menangis, sehingga kepala sahabat kata, ya Rasulullah, mahadar, kata, apa benda ni, nangis tangisan ni. Sekarang Nabi SAW kata, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya mengasihani, hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi dalil bahawa tangisan itulah tangisan kasih sayang dan kesedihan. Jadi dibenarkan kita untuk menangis tak? Dibenarkan kita untuk menangis. Kalau kita baca kisah macam mana Fatimah ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikebumikan, bila kita kan disunahkan bila ke bumi kita mencampakkan pasir tu atas muka kan. Tu Fatimah dia kata, ya Abata, adakah kamu rasa seronok campakkan pasir? Sampai dia terlampau emosi sangat tu. Kamu rasa seronok ke mencampakkan pasir di atas wajah ayahku? Dia kata macam tu. Para sahabat kata, bukan seronok, tapi nak kena buat. Sebab para sahabat buat dengan selamba kan, dengan penuh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila berlaku benda tu, Fatimah macam tak boleh nak terima benda tersebut. Tapi kita katakan kat sini ialah, barakallahu fikum, kita kata ini adalah sifat sebenarnya jadi manusia tabi'i, iaitu Allah Ta'ala menjadikan pada setiap jiwa itu ada kesedihan untuk menangis. Tapi jangan dinaikkan suara. Jangan naikkan suara. Begitu juga ketika seorang sahabat Nabi nama dia Sa'ad bin Ubadah, dia sakit teruk. Sa'ad bin Ubadah sakit sangat, sampai Nabi bila zarah dia, Sa'ad bin Ubadah kata, ya Rasulullah, dekat dah Rasulullah, nak mati dah. Macam tu lah macam kita, Rasulullah nak mati dah. Nabi SAW tengok menangis, dia mengalir air mata dia. Sampai para sahabat yang lain ketika tu, bila Mas'ud dan lain-lain ada dengan Nabi, kata, ya Rasulullah, menangis. Dia kata sesungguhnya tangisan kamu tidak menyebabkan kamu diazab, tapi yang diazab adalah ini, duduk kat lidah. Ini yang kena azab. Disebabkan ni, Nabi tunjuk kat lidah. Nabi tunjuk kat lidah ucapan yang jahiliyah yang diucapkan ketika kematian, itu yang diazab. Lepas tu Nabi sambung dengan hadis, innal mayta yu'adzab bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayat itu diazab kerana tangisan ahli keluarga ke atasnya, iaitu tangisan-tangisan jahiliyah. Itu yang diazab. Adapun tangisan mengalirnya air mata itu adalah datang daripada hati yang penyayang, maka itu dibenarkan. Itu tangisan Nabi. Jadi Nabi pernah menangis tak? Nabi pernah menangis. Nabi pernah menangis, dadanya terdengar bergemuruh. Dalam hadis dalam buku ni disebut, yusma'u li sadrihi azizun. Masa bila ni? Masa Nabi SAW salat. Nabi semayang, Nabi tahan macam tu, melangit tangisan dia. Dan di antara benda yang dilarang dalam solat juga ialah kita menangis dengan suara yang kuat. Tak boleh. Dengan suara tak boleh macam tu. Ya, walaupun khasyah buka, kata-kata tangisan bukaul khasyah, ketakutan, tapi tak digalakkan. Kita buat macam tu dengan suara yang kuat. Ini kata para ulama kita, itu dia kita tahan suara kita tu. Dan juga antara bid'ah juga adalah kita membuat tangisan ketika berdoa untuk orang lain menangis juga. Ini biasanya bila tante ada Qiyamul Lail lah, program Qiyamul Lail, maka ada orang kat depan tu yang jadi tekong tu, ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tak boleh buat-buat. Itu ialah minal bid'ah, antara bid'ah yang dibuat-buat. Ya betul, Nabi SAW kata bila baca Quran menangislah dan buat-buatlah menangis.
Tapi Nabi tak kata bila kamu jadi tekong. Pertama jadi tekong tu satu, laisa minas sunnah. Yang kedua, bila jadi tekong tu buat-buat pula menangis. Itu tak dibenarkan dalam Islam, minal bid'ah. Jadi bila masa Nabi bergemuruh tadi, masa ketika Nabi salat, terkadang nangis beliau kerana belas kasihan terhadap mayat, terkadang kerana rasa takut dan khawatir atas umatnya. Contohnya apa? Contoh Nabi SAW pernah sekali berdoa qiyamul lail dan Nabi menangis. Nabi fikirkan umatku, selamatkanlah ya Allah umatku. Lalu Allah Ta'ala menghantar Jibril kepada Nabi SAW. Dia kata, ketahuilah sesungguhnya umatmu akan berada dalam kebaikan selagi mana mereka mengikuti engkau ya Rasulullah Muhammad. Itu juga ketika perang Badar, Nabi berdoa sampai menangis kerana takutkan kebinasaan umat Islam kan. Sehingga doa Nabi, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya tak menanglah kita dalam perang ni, terhapuslah orang yang menyembahmu di muka bumimu ini ya Allah. Akhirnya para sahabat kata, ya Rasulullah, cukuplah. Kerana Nabi SAW takutkan akan kebinasaan umatnya. Terkadang kerana khasyah, takut pada Allah. Ini dia sendiri bila dibacakan sebahagian ayat-ayat Allah SWT, kita akan tengok sekejap lagi yang dia akan dihuraikan oleh Ibn Qayyim. Kerana takut kepada Allah SWT, ayat-ayat yang terkena kenaan dengan kematian dan lain-lain. Dan terkadang beliau SAW menangis kerana mendengar bacaan Al-Quran. Jadi yang terakhir ini adalah tangisan rindu, cinta dan pengagungan, diiringi rasa khauf, takut kerana ngeri, dan khasyah, takut kerana ketundukan. Jadi kita akan tengok dari dalilnya. Ketika putera beliau sallallahu alaihi wasallam Ibrahim meninggal dunia, mata beliau sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata. Ini disebut juga dalam hadis ni, bila dia nak kebumikan, sebelum dikebumikan, Nabi peluk anak dia tadi, ciumkannya, dalam keadaan Nabi menangis, menitiskan air mata sebagai wujud belas kasihan kepada sang anak. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, air mata menitis, tadma'ul ain, air mata menitis, wa tahzan al-qalbu, dan hati ini merasa sedih. Jadi boleh tak kita rasa sedih? Boleh. Rasa sedih tidak bertentangan dengan sabar. Ya, rasa sedih tidak bertentangan dengan sabar. Sebab ada setengah orang menganggap bahawa kalau bersabar dia tak ada rasa sedih. Itu yang disuruh lap air mata tu. Lap air mata bila cium mayat tu, lap air mata, jangan bagi menitis. Itu bukan. Sabar maksudnya menahan diri daripada mengucapkan benda-benda yang dimurkai oleh Allah ketika ditimpa dengan musibah. Itu maksud sabar. Dan perbuatan itu dia menghalang tangan daripada membuat perkara yang dimurkai oleh Allah ketika ditimpa musibah. Dan hati menerima keadaan tersebut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kata bukanlah maksudnya sabar, maksudnya tak boleh nak bersedih. Kita boleh sedih, boleh sedih. Sebab sedih itu fitrah. Sedih itu fitrah manusia. Sebab tu kata wal qalbu yahzan wa yahzanul qalb, dan hati itu merasa sedih. Wala naqul, tapi apa kata lepas tu? Apa kata Nabi? Wala naqulu, dan kita tidak katakan illa ma yurdi rabbana, melainkan apa yang Allah Ta'ala redai. Ini kita kata itu masuk sabar. Itu dalam keadaan hati sedih, dalam keadaan mata menangis, tapi tetap juga mulut tak keluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Itu maksud sabar. Wa innaka bika ya Ibrahim lamahzunun, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, berduka cita kerana-Mu. Nampak? Okey. Beliau SAW pernah menangis ketika menyaksikan salah seorang putrinya meregang nyawa. Maksudnya nak meninggal lah. Sebagian beliau SAW menangis ketika Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, iaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi ke atas mereka itu sebagai umatmu. Kenapa Nabi menangis kat sini?
Nabi menangis sebab ayat ni kata, ya wahai Muhammad, kamu nanti kena jadi saksi ke atas orang-orang yang kafir yang akan diazab oleh Allah SWT. Ya, umat dia, Nabi kesian kat umat dia. Nabi penyayang. Kita kata, kita selalu baca ayat apa tu, laqad ja'akum tu kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nabi dia aziz, sangat rasa sedih bila ditimpa satu musibah ke atas kamu. Dan apakah musibah yang paling besar daripada musibah-musibah syirik dan kufur kepada Allah Ta'ala? Tak ada musibah yang lebih besar daripada musibah kufuran, syirik, bid'ah. Itulah para ulama kata, aku ni bila ditimpa musibah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Aku bersyukur sebab pertama sekali, musibah itu bukan musibah kepada agama aku. Ini kita kata, kita timpa musibah, kita pom accident, total loss. Kita kata alhamdulillah, kerana musibah total loss ni tak menyebabkan aku kufur kepada Allah. Lebih kesian lagi kepada orang yang timpa musibah lalu dia kufur, jatuh syirik kepada Allah SWT. Yang kedua, aku bersyukur kepada Allah bila timpa musibah kerana ada lagi orang yang kerana dengan musibah ini aku ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku bersyukur juga kerana dengan musibah ini aku dapat beramal, iaitu aku dapat menjalankan perbuatan sabar. Bukankah kita bersabar ketika ditimpa musibah? Kalau kita tidak ditimpa musibah, mana bila nak datangnya sabar tu? Jadi kat sini barakallahu fikum, kita kata sabar itu datang setelah ditimpa musibah. Dan Nabi SAW menangis dalam ayat ni kerana dia nak kena jadi saksi pula. Bayangkan kita ada satu kawan ke, atau orang yang kita kasihi, tapi dia telah melakukan kesalahan yang akan menyebabkan dia dihukum bunuh atau dipenjarakan seumur hidup. Lalu mahkamah panggil kita untuk kita menjadi saksi ke atas perkara tersebut. Anak ke, kita nampak anak kita tersilap ke, kemudian kita terpaksa jadi saksi ke atas anak kita bahawa anak kita tersilap. Bagaimana perasaan seorang ibu, bagaimana perasaan seorang ayah bila melihat perkara tersebut? Ini kan Nabi SAW pula terpaksa jadi saksi ke atas umatnya bahawa umat itu kena azab. Lepas tu Nabi SAW dibaca ayat ni, dia menangis kerana dia terpaksa jadi menyaksikan. Dia kata, aku ya Allah, yes, aku dah bagi tahu kat mereka tentang Islam, tentang iman, tentang petunjuk, tentang hidayah, tentang Quran, tentang hadis, tapi mereka tak ikut ya Allah. Oleh itu kamu, ke atas kamulah kamu mengazab mereka. Sebab tu dalam ayat lain, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Nah, ayat lain, ada satu ayat tu Nabi baca daripada malam sampai pagi. Nabi baca ulang-ulang ayat tu. Dalil bahawa kita ni boleh baca satu ayat dalam qiyamul lail dan ulang sampai pagi. Atau ayat kata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Oh ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya kamu nak mengazab mereka ya Allah, mereka itu hamba-Mu ya Allah, tapi sekiranya kamu ampuni mereka, wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Tapi kalau kamu ampunkan mereka ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi baca ni dalam keadaan menangis. Sebab apa? Syafaqatan li ummatihi, kerana kesian pada umatnya. Itu kita Nabi SAW ya. Dan Nabi tak menangis dengan sebab-sebab yang lekeh. Tak menangis sebab Malaysia kalah badminton pada Thomas, tak. Ini perkara yang lekeh, tak nangis sebab tu lah. Menangis menangis dia kalah World Cup dengan lelaki lah. Nanti kita kata ada tangisan, ada banyak sebab. Nanti kita tengok kita dengar lagu Syarifah Aini pun kita menangis. Kita tengok Kabiku Syakabigam pun nangis. Barakallahu fikum ya. Jadi kat sini, maka Nabi SAW menangis ketika Uthman bin Maz'un meninggal dunia. Yes, seorang sahabat Nabi, Uthman bin Maz'un, meninggal dunia. Dan saat gerhana matahari, beliau mengerjakan salat gerhana lalu menangis dalam salatnya seraya meludah ringan dan berdoa, ya Rabb, bukankah Engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka saat aku berada di antara mereka, dan mereka memohon ampunan sementara kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Bila Nabi tengok kejadian alam tu, kusuf, gerhana matahari, yang Nabi ingatkan adalah akhirat. Lihat keagungan. Kita kadang-kadang dah tengok langit tu dah gelap besar tu, kita rasa tak ada perasaan. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang musyrikin bila nampak awan yang gelap apa semua tu, dia rasa happy. Sedangkan Nabi SAW tengok, dia takut, dia teringatkan azab Allah Ta'ala telah menimpa kaum-kaum sebelumnya. Lepas tu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kata Nabi SAW kadang-kadang bila tengok langit hujan, orang lain Arab semua gembira, nak hujan kan.
Nabi tengok takut, dan takutkan azab Allah Ta'ala terkena. Sebab itulah Nabi telah ajar kita doa-doa kan, bila kita dengar guru, bila kita dengar kilat, ya Allah ya Tuhanku, janganlah kau mematikan aku kerana kemarahan-Mu ya Allah. Janganlah kau matikan aku kerana kemarahan-Mu ya Allah. Begitu pula beliau menangis saat duduk di kubur salah seorang putrinya, saya sebut tadi kan. Dan terkadang beliau SAW menangis ketika solat malam. Jadi apa kesimpulan daripada tawa dan menangis ni? Kata Syekh Salih Abdul Aziz Ali Syekh, dia kata nombor satu, dia kata menangis itu adalah perkara tabi'i. Itu kesimpulan. Dan bila tabi'i, ada yang yuhmad, ada yang terpuji, dan ada tangisan yang dikeji. Tangisan yang dikeji, yang terpuji itu apa dia? Tangisan yang menepati apa yang Allah Ta'ala cintai. Dan tangisan yang dikeji itu apa dia? Tangisan yang bersalahan dengan apa yang Allah Ta'ala cintai. Apa contoh tangisan yang dikeji? Apa contoh tangisan yang dikeji? Meraung-raung lagi. Tangisan yang padanya ada sumpah-sumpah seranah lagi. Lagi? Tangisan yang dikeji. Apa lagi tangisan yang dikeji? Tangisan cinta kepada makhluk dengan cinta yang tidak syar'i. Dan cinta orang putih tu, dia bermain cinta dekat power, dia menangis-nangis apa semua tu. Cinta yang melampau, yang cinta lebih daripada cinta Allah SWT. Apa Nur ni cakap apa tadi? Apa Nur ni? Cinta yang meratap, sama lah tadi. Lagi? Seumpama dengannya lah. Jadi dhahku anwa'. Jadi ketawa ni ada banyak sebabnya, tapi asalnya banyak ketawa tu memang mewarisi kelalaian, ghaflah. Itu adalah satu hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis ni panjang, tapi saya akan bacakan kesemuanya. Dia ada hadis daripada Rasulullah SAW. Dia kata, "May ya'khudhu min ummati khamsa khisalin." Siapa yang nak ambil di antara kamu di kalangan umatku, nak ambil 5 perkara yang mereka boleh mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka seperti biasalah Abu Hurairah kata, "Qultu ana ya Rasulullah, aku lah Rasulullah, aku nak benda tu." Qala fa akhadha bi yadi, maka Nabi pegang tangan Abu Hurairah, fa'addahunna fiha, maka dia pun Nabi sebut satu-satu 5 nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Nombor 1, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara yang haram, maka kamu dah jadi orang yang paling kuat ibadah. Maksudnya ibadah yang paling hebat adalah meninggalkan yang haram. Ini satu, ini benda yang kita tak faham kadang-kadang umat kita ni. Kadang-kadang buat sunat banyak juga, buat yang haram pun banyak juga. Pergi umrah banyak juga, buat konsert pun banyak juga. Semain tarawih pun banyak, ngumpat pun banyak. Dia balance, wasati. Wasati yang mazmum. Ini tak betul. Dia kata ittaqil maharim. Lepas tu kata para ulama kita, kalau kita baca dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali tu, kata kalau kamu menahan diri daripada mengeluarkan 1 dirham pada tempat yang haram itu, lebih aku sukai daripada kau belanja 1000 dirham pada tempat yang kamu infakkan 1000 dirham pada masa yang sama kau buat juga 1 dirham pada tempat yang haram tadi. Maksudnya kalau kita sedekah 1000 dirham pada tempat yang sunat, tapi pada masa yang sama 1 dirham kita bagi pada tempat yang haram, itu lebih buruk daripada kita tak sedekah 1000 dan kita tahan daripada 1 dirham tu lagi bagus daripada kita sedekah 1000 dirham yang baik tadi. Itu kita tak faham. Berarti kita dua-dua jalan kita ni account. Tempat yang haram pun jalan juga. Ada muzik, dia kendara panggil lah orkestra duduk kat tepi tu live, tak boleh pakai kaset-kaset dah. Tak
Tak best lah ustaz, kita pakai kaset je. Tak boleh lah pakai CD je. Kita panggil caplong-caplong apa tu, yang main tepi tu, capung ke apa tak main tepi tu, live tepi tu, main gendang kat tepi tu. Tu ada seorang perempuan nyanyi gede pakai tudung juga perempuan tu. Haram. Mesti juga dan seterusnya dalam majlis yang lain. Majlis bid'ah contohnya, memberi wang untuk menjalankan majlis bid'ah. Nak bulan Ramadan nanti, maka keluarlah borang-borang yang banyak, borang sedekah, tahlil. Ini minal bid'ah. Nak sedekah juga masjid, nak sedekah juga puasa. Tak perlu berisi orang tahlil. Ini termasuk dalam bid'ah yang dikeji. Betul, ittaqil maharim takun a'badan nas. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan redalah dengan apa yang Allah Ta'ala dah bagi kat kamu, harta tadi, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Maksudnya, betul Nabi kata dalam hadis yang lain, laisal ghina al-ghina ghina an-nafs, laisal ghina bi kathratil arad. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghina an-nafs, tapi kekayaan itulah kekayaan jiwa. Betul Nabi dalam hadis lain, izhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu merasa zuhud dengan apa di tangan manusia, maka kamu akan jadi orang yang dicintai manusia. Orang yang tak mengharapkan apa-apa balasan pada manusia, inilah orang yang paling kaya di sisi Allah Ta'ala. Orang akan cinta kat dia. Zaman sekarang ni, orang sentiasa nak mengharapkan sesuatu. Datuk, kalau sebab Datuk minta maaf sebab ini pengalaman ni. Datuk minta sponsor sikit program kita ni. Boleh sponsor, tapi bagi saya bagi ucapan peresmian boleh. Contohnya, barakallahu fikum, saya nak minta lah ucapan peresmian. Datuk boleh sponsor tak? Boleh, tapi saya nak nanti dekat buku tu mesti sebut, tulis nama saya, itu sponsor. Kita merasa bila cakap benda ni, kita rasa Allah, jiwa kita rasa tak sedap bila dengar. Kerana dia tak jadi jiwa, tak jadi jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya dia tak sebut, tak buat benda tu. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Buat baiklah kepada jiran kamu, maka kamu akan menjadi orang yang beriman. Jiran ini bukan sekadar jiran rumah. Sekarang ni anda sedang berjiran dengan kawan kanan dan kiri kanan anda. Sekarang dengan jiran sebelah tu jiran. Wasahibi bil jamb, kata dalam Quran. Untuk guru saya dulu nasihatkan, kalau kita ni naik bas sekalipun, itu adalah jiran. Jadi jangan letak tangan lebih-lebih. Aku sampai dulu. Naik kapal terbang kan? Kapal terbang kan sempit, naik ekonomi kelas. Aku sampai dulu. Hantarlah orang tepi tu macam ni. Badan dia lah gemuk yang saya ni lagi. Tersepit dia kat tepi tu. Contohnya, itu sahih bil jam. Tidur contohnya. Atau kita gunakan alat-alat, cakap kuat-kuat, itu termasuk menyakiti. Mungkin saya dah pernah sebut dalam kuliah kat sini. Ialah guru saya tu, guru Dr. Bilal Philips lah. Bila kita duduk hotel, kita hantar dekat hotel, kadang bila saya malam hotel, kita gelak ketawa, kuat-kuat kan. Kata, jangan ketawa kuat-kuat, jiran sebelah. Nak tutup pintu pun kedebung macam tu. Dia kata, jangan tutup macam ni, dia kata. Dia tegur kami, jangan tutup macam ni dengan kuat, hempas pintu. Sebelah ni ada jiran, mana tahu dia sedang tidur. Kalau kita tutup dengan kuat, nanti dia akan terbangun. Jadi saya fikir, subhanallah, Bilal, benda macam ni kita mana pernah boleh. Ni hotel aku dah bayar 300 malam. Hantar aku lah nak buat apa, nak terjerit, nak terlompat ke? Tak, rupanya benda tu pun dia fikirkan pasal jiran. Maksudnya dia kata apa? Wa ahsin ila jarik takun mu'mina wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Dan cintakanlah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk diri kamu. Takun musliman, kamu akan jadi orang muslim. Maksudnya kita bermuamalah dengan manusia dengan apa yang kita suka manusia bermuamalah dengan kita. Nanti kalau kita tanam pada anak-anak kita kan? Macam mana kalau kita nak masuk toilet tu bersih, maka kita juga kena tinggalkan toilet dalam keadaan bersih. Macam itulah kita tanam ke anak-anak kita macam tu. Wala, ni last kali baru sampai pada poin kita. Wala tukthirad dhahik, janganlah kamu banyakkan ketawa.
fa inna kathratad dhahik, kerana banyaknya ketawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Okey. Yang ni macam mana maksud dia apa? Iaitu ketawa yang kata Imam Al-Ghazali, iaitu ketawa yang berpanjangan dan melampaui batas. Itu maksud dia. Adapun asal ketawa tadi, boleh. Asal ketawa boleh. Dan Nabi SAW banyak ketawa dan banyak bergurau. Kita baca sebelum ni kan, Nabi SAW bergurauan Nabi. Nabi dengan isteri dia kadang-kadang, Nabi pernah sekali isteri dia masakkan macam tepung apa semua tu dengan bali tu, Nabi ambil, Nabi calik kat muka bini dia. Macam isteri kita tengah buat cekodok tu, ambil dia calik muka dia. Kalau yang masa tengah romantik mungkin dia suka, ni apa awak ni? Risaulah ayah kamu tak nak buat macam ni Dia pun nak buat ni. Pergi panggil ustaz baca sin. Allah. Nabi SAW dia ambil tepung tu dia, lepas tu isteri dia pun ambil, calik balik kat muka Nabi. Tapi bukanlah bazir kan, bukannya macam orang putih main food apa tu kan, main balik-balik makanan tu, bukan. Ambil sikit, calikkan macam tu je tepung. Jadi tu Nabi SAW bergurau. Betul kata Ibn Abbas, amzahun nas, Nabi paling banyak buat kelakar dengan para sahabatnya. Tapi itu maksud dia. Tapi bukanlah dengan melampau. Sebab apa? Kerana Nabi SAW Kana aktharu dhahkihi tabassum. Nabi SAW banyak ketawanya adalah dalam bentuk senyum sahaja. Dan paling kuat pun sampai nampak lagi, dan jarang keluar koh macam kita. Dan saya. Dan Nabi ketawa sebab apa? Ta'ajub. Ketawa tadi sebab ta'ajub. Bila ta'ajub ni biasalah manusia semua rasa ta'ajub kan, tengok dengan cuma dia kata minal farah itu, kata kegembiraan itu sama juga macam nangis tadi. Ada tangisan yang diizinkan, tangisan tak diizinkan. Ada juga kegembiraan yang diizinkan, ada kegembiraan yang tak diizinkan. Kegembiraan yang dicela tu seperti Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir ayat 75. Ini dalil bahawa ada gembira yang yang dikeji, tak dalam buku. Ini semua dalam apa yang saya nota saya. Okey. Dzalikum bima kuntum tafrahun, Allah Ta'ala kata 75. Allah Ta'ala kata dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq. Ini poin dia. Ada gembira yang tanpa hak. Itulah kuntum, kamu semua ini tafrahun, bergembira bighairil haqq. Itu poin dia. Kegembiraan yang bighairil haqq, yang tanpa hak. Yang tanpa hak ni iaitu benda yang melanggar syariat Allah SWT. Wa bima kuntum tamrahun, dan apa yang kamu bergurau senda yang dalam benda yang haram. Jadi kat sini kata Syekh, dhammul farah bighairil haqq, iaitu mengutuk kegembiraan yang tanpa hak, itu benda yang tak benar, batil. Seperti kegembiraan dalam keadaan kita al-kibir wal batar, dalam keadaan takabbur. Wal ulu fil ard, rasa sombong, kelihatan yang tinggi. Wal khuyala, nak menunjuk sombong dan lain-lain. Wa zulm, dan kezaliman. Ini kegembiraan yang tak dibenarkan dalam Islam. Okey. Adapun kegembiraan yang dibenarkan itulah kekasih, baiknya daripada sakit, syifaul marid, dapat berita gembira yang baik sama ada dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat. Nabi pernah ketawa tak? Banyak kali Nabi ketawa. Dan hadis Nabi SAW yang kisah Abu Hurairah yang saya pernah cerita tu, yang dia lapar sangat tu, kan? Dia lapar sangat, tak ada makanan. Lepas tu dia dapat satu bekal susu kan. Saya pernah cerita dulu kan kisah ni. Ingat lagi tak? Tak ingat? Tak ingat, cerita balik lah. Kan Abu Hurairah ni kan lapar, dia miskin. So Abu Hurairah ni kerja dia mengaji je, dia tak buat kerja lain. Dia tak ada ladang, dia tak ada bisnes. Bukan sebab dia malas, sebab dia konsentrate pada mengaji, mengajar, mengaji, hafal hadis apa semua. Jadi Abu Hurairah sampai lapar sangat, sampai dia tak tahan dah lapar, dia nak minta makanan. Tapi nak minta makanan, meminta-minta ni benda yang tak digalakkan dalam Islam.
Kan hadis Nabi SAW dan hadis sahih Muslim itu, la yazalun nas yatasaalun, selesa manusia itu meminta-minta sehinggalah pada hari akhirat kelak, walaysa ala wajhihi atau laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, tidak ada daging kat muka dia. Allah Ta'ala cari dah dari daging pada muka dia sebab selalu meminta. Padahal sebenarnya Abu Hurairah ni boleh minta sebenarnya, tapi hadis tadi untuk orang yang meminta-minta sedangkan dia tak berhajat. Dia meminta-minta sedangkan dia tak berhajat, seperti minta duit raya. Anak kita tak berhajat pada duit tu, dia pergi rumah orang, dia pusing, so minta duit raya. Waktu ni benda ni jarang disebut para asatizah kita. Patutnya kita sebut bahawa meminta-minta duit raya itu takut termasuk dalam jangan ajar anak meminta-minta duit raya. Okey, patah baliklah Abu Hurairah. Abu Hurairah tu dia pun pergilah ke cara nak buat macam ni, dia buat trik lah. Dia buat macam ni, dia kata dia pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq dengan menanyakan satu tafsir ayat, tafsir sebuah ayat. Sedangkan kata Abu Hurairah, aku dah faham dah tafsir itu sebenarnya, tapi la'alla sahibuhu, semoga sahabat-sahabatnya rasa faham akan sini boleh ya. So hadapan. Kemungkinan saudaranya faham akan perasaan dia, keadaan dia. Orang lapar ni kan dia lain sikit, dia menggigil, lepas tu dia menggigil. Lapar sangat lah. Kita ni lapar sikit dah gigil lah. Ni lapar sangat, gigil lain macam tu. Jadi dia pergilah rumah Abu Bakar As-Siddiq, tanyakan ayat tersebut. Abu Bakar As-Siddiq dia jawab selamba je, ayat ni tafsir dia macam ni. Abu Bakar As-Siddiq tak faham, man tak dapat tangkap yang dia sedang lapar. Tapi Abu Hurairah tak kata apa punya kawan dia tak faham, tahun kawan pun tak faham Abu Hurairah tak kata macam tu. Sahabat kan, maksud dia kata dia kawan sahabatnya kerana akhirat. Ini kata Syekh Abdul Al-Imam, sesiapa mencintai saudaranya kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang keuntungan dunia yang sahabat dia tak bagi kat dia, dia tak marah. Nak ngecek ayam kat dia, dia tak bagi, dia tak marah. Dia tak marah. Kawan dia pinjam duit RM1,000 ni, aku nak beli handphone baru, handphone pecah dah ni. Kawan dia tak boleh bagi. Apa punya kawan kedekut dia pakai S3, S4, aku nak pinjam pun tak boleh. Tak, sebab dia fikir dia kawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, janji kita ukhuwah fillah. Okey, tak apa, patah balik kita tadi. Maka dia pun pergi ke rumah Umar Al-Khattab. Dia sangka Umar Al-Khattab pun faham juga. Rupanya Umar Al-Khattab pun tak faham. Umar Al-Khattab selamba je jawab tafsir ayat tu. Jalan-jalan jumpa Nabi SAW, Nabi faham, Nabi panggil. Tapi Allah SWT agaknya nak jadikan isu, Allah Ta'ala nak uji Abu Hurairah. Ada satu bekas susu nak di-offer kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah dah happy dah, cantik, satu bekas susu ni, kenyang lah ni. Rupanya Nabi kata bagi-bagikan kepada ahlu sufa. Muka dah lain macam dah Abu Hurairah, muka dah berubah. Sebab dia ingatkan dia punya. Dan kita bincang sebelum ni kan dalam masalah menghidangkan air. Saqil qaum akhiruhum, orang yang menuangkan air itu dialah sekali minum. Jadi Abu Hurairah sebab dia faham hadis Nabi SAW, dia patuh. Nampak kat sini pengajaran yang banyak. Yang Surah Munajib boleh cerita ni, banyak pengajaran, lebih kurang 15 pengajaran dalam hadis ni. Tapi kita ringkaskan pada poin situ, iaitu ketaatan dia kepada Nabi SAW ketika dia sangat-sangat berhajat kepada benda tersebut. Jadi dia tuang lah air, dia tuang. Dia ingat habis dah ni, tak jecan lah. Tuang setiap seorang minum, lalas kan dia tengok lah, banyak lagi. Pandang muka Nabi tu, Nabi ketawa kat dia. Nabi pun ketawa kat dia. Nabi ketawa seolah-olah macam agak-agaknya Abu Hurairah rasa tak cukup agaknya air tu kan. Tengok rupanya cukup lebih, bahkan lebih untuk dia dan lebih untuk Nabi lagi. Itu Nabi ketawa ketika tu. Nabi juga pernah ketawa tengok orang Yahudi kata, wahai Muhammad, bukankah Allah Ta'ala telah jadikan alam ini atas dengan satu jari, atas satu jari, planet satu, bukit atas satu jari. Nabi ketawa. Betul? Maksudnya Allah Ta'ala mengkontrol dunia ini dengan tangannya, seperti mana sesuai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi ketawa juga. Dan banyak lagi kes yang Nabi pernah ketawa berkenaan dengan sama ada masalah dunia atau masalah akhirat. Pernah sekali tengah tidur bangun-bangun Nabi ketawa. Sebab
apa dia ketawa ni? Ada isteri kata ketawa. Aku lihat orang yang berjihad fisabilillah, yang bersedih, yang bersedekah apa semua dalam syurga. Bukan main seronok dia dalam syurga. Kan kita ni kalau tengok orang seronok macam mana? Kadang kita ketawa kan. Kita orang seronok kan, kita ketawa. Anak kita bukan main seronok, kita ketawa. Bayangkan seronoknya ahli syurga, macam mana ketawanya? Kat situ lah. Tu Nabi bangun tidur, Nabi ketawa. Aku kata masa aku tidur tadi, aku telah diperlihat dengan keadaan ahli syurga. Kat sini lah barakallahu fikum. Nabi SAW juga ketawa dalam banyak keadaan. Lagi apa lagi kesimpulan? Dia kata bagi berkaitan dengan tangisan Nabi, ia lebih kepada dua yang besar. Tangisan Nabi ni pertama rahmah, kerana kesihan. Yang kedua kesihan, sama ada kesihan kepada yang orang yang meninggal atau kesihan kepada orang yang masih hidup lagi. Dan kesihan itu sama ada dalam masalah dunia ataupun kesihan dalam masalah akhirat. Dua-dua sekali. Dan juga takut sebab yang kedua, sebab takut sama ada takut untuk dirinya ataupun takut untuk umatnya. Dua jenis takut tadi. Adapun takut yang dikeji adalah, adapun tangisan yang dikeji adalah tangisan lemah, tangisan yang lemah juga termasuk tangisan yang dikeji oleh Nabi SAW. Itu kesimpulan daripada tangisan Nabi SAW. Kita sambung lagi kitab kita. Jadi perbezaan tangisan sedih dan tangisan takut. Kita macam-macam tangis. Tangis itu ada beberapa macam, beberapa jenis lah. Bahasa Indonesia ni macam tu jenis, bukan macam-macam tangis ni, bukan macam-macam tu jenis. Tangis itu ada beberapa jenis. Pertama, tangisan belas kasihan dan kelembutan hati. Inilah ketika yang meninggal tu. Kedua, tangisan takut dan tunduk bila diberi arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kan untuk menjadi saksi tadi. Jadi, tangisan cinta dan rindu. Keempat, tangisan gembira dan senang. Ini kebanyakan daripada kita. Kelima, tangisan kalut kerana adanya rasa sakit dan ketidakmampuan menanggungnya. Dalam masalah apa dia? Al-jaza' wa wurudil mu'lim wa adam itimam. Maksudnya tangisan, sebab apa tangisan tak boleh nak tanggung lagi dah kesusahan tu. Yang keenam, tangisan sedih. Perbezaan tangisan sedih dan tangisan takut. Kenapa dua-dua ni, apa beza dia? Ini tak termasuklah dalam petunjuk Nabi kan. Maksudnya kita Ibn Qayyim punya pendapat tentang tangisan ni. Perbezaan tangisan sedih dan tangisan takut, bahawa tangisan sedih diakibatkan perkara yang tak disukai dan telah terjadi. Ini contohnya perceraian, sedih. Kematian, sedih. Tertimpa satu musibah, sedih. Atau kehilangan sesuatu yang dicintai. Sedangkan tangisan takut diakibatkan perkara seperti itu terjadi di kemudian hari. Ini tangisan takut. Kita takut anak kita nanti tak jadi orang taat pada Allah Ta'ala, menangis kita. Sebab bila tengok orang kat luar sana, Masya Allah, ada jadi ahli bid'ah, ada jadi ahli maksiat. Bila kita tengok anak kita, kita sedih. Kita takut nanti apa anak aku akan jadi nanti. Itu kita sedih lah tu. Tangisan takut apa akan berlaku. Takut apa yang berlaku dekat kita di akhirat kelak. Takut apa yang kita akan hadapi. Takut kita ni mati sebab mengucap tak sebab mengucap. Orang lain telah lepas. Ada sebagainya, ada yang meninggal dalam keadaan mampu mengucap, ada yang meninggal tak mampu mengucap. Adakah kita mendapat jaminan daripada Allah SWT yang kita meninggal dalam keadaan kita mampu mengucap kepada Allah, mampu mengucap ketika nak meninggal tadi? Kita tak tahu. Disebabkan tak tahu tadilah, itu timbul rasa takut dan sedih. Sebab itulah Umar Al-Khattab, saya sebut banyak kali dalam kuliah kita, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia satu hari dia menangis. Dia menangis sebab apa? Orang tanya dia, wahai Umar Al-Khattab, kamu kau menangis, kau dah pergi berjihad fisabilillah, kau dah pergi perang sekian, semua benda dah buat dah. Lalu apa jawab Umar Al-Khattab? Kalaulah engkau boleh bagi jaminan dekat aku yang Allah Ta'ala telah menerima satu sujudku sahaja, maka akulah hari ini orang yang paling bergembira. Maksudnya dia sendiri tak tahu apa keadaan dia, apa yang dia akan hadapi. Ini boleh timbulkan perasaan menangis. Sebab takut kan apa yang akan berlaku di kemudian hari. Okey. Bawa air mata sedangkan perbezaan antara tangisan gembira dan tangisan sedih apa beza pula?
Sebab dua-dua menangis. Apa beza dia? Ini Ibnu Qayyim punya pendapat bahawa air mata tangisan gembira terasa dingin dan hati bahagia, sementara air mata tangisan sedih terasa panas dan hati merana. Oleh kerana itulah sesuatu yang menggembirakan disebut qurratu ain, penyejuk mata. Kerana Allah menunjukkan matanya dengan sebab itu. Sedangkan perkara yang menyedihkan disebut sakhinatul ain. Sakhinatul ain, iaitu penghangat mata, penyebab air panas. Allah memanaskan matanya dengan sebab itu qurrata ain, penyejuk mata. Macam mana boleh mata dia sejuk pula? Iaitu bila kita gembira dia menangis. Bila menangis tu mata rasa seronok je. Tangisan yang happy tadi. Ketujuh, tangisan putus asa dan lemah. Kelapan, tangisan nifaq. Ini na'udzubillahi min dzalik, iaitu mata mengeluarkan air mata sementara hatinya keras. Dia nak menunjuk kat orang yang dia tu kuat menangis. Bila orang sebut dia buat nangis nasyid, nangis. Sedangkan di belakangnya dia lah orang yang ahli bid'ah. Dia buat hadis palsu, tak menangis pun bila buat hadis palsu. Tak menangis ke bila buat hadis palsu tu? Menangis, gagal guna azab akhirat kelak. Dia dudukkan di atas kursi dalam neraka. Tapi masih nasyid, ya Rasulullah salamun alaik, menangis. Tadi buat hadis palsu tak menangis. Barakallahu fikum. Ahli bid'ah tak menangis, buat bid'ah tak menangis. Sedangkan bid'ah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak, kata para ulama, tak diharapkan daripadanya bertaubat. Sebab ahli bid'ah dia mati dalam keadaan dia bid'ah, dia rasa dia betul. Tak takut ke bid'ah? Tak takut ke syirik? Puak-puak yang menangis, kononnya menangis bila dibacakan qasidah, inilah puak yang bila kita sebut masalah ini syirik, kata puak-puak ni syirik. Kalau dengar Ustaz Wahabi sikit-sikit syirik bid'ah. Haula wala quwwata illa billah. Kalau kita takutkan syirik, patut kita sebut pasal syirik. Nabi Ibrahim pun takutkan syirik. Nabi Ibrahim doa, Allahumma jadumni wa baniya an na'budal asnam. Ketakut dan ini takut tadi kan, tangisan takut. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, takut jauhilah diriku dan anak-anakku daripada sembah berhala. Kalau kita ikut logik, takkan Nabi Ibrahim sembah berhala? Takkanlah Ustaz Kariman sembah berhala? Ada Ustaz Kariman, ya Allah, takut jauh dengan aku sembah berhala. Takkanlah Ustaz Kariman sembah berhala? Atau kita takkanlah Ustaz Rasul sembah berhala? Tapi ini yang berlaku. Nabi Ibrahim berdoa minta dijauhkan daripada syirik dan minta lindung anak-anak dia daripada syirik. Dia terpaksa dia takut benda tu, pasti takut boleh berlaku. Kalau orang takut, maksudnya benda tu boleh berlaku pada diri dia. Tapi buat-buat ni tak takut benda ni, tak takut syirik. Lepas tu kalau bila orang tanya saya, dia tanya para ustaz, kita kata, ustaz, dia kata, macam mana nak jauhi syirik ni? Banyak sangat pintu syirik ni ustaz. Ada 63 bab. Kalau Syekh Abdul Wahab di karang kitab dia ada 73 bab, tolak bab mukadimah apa semua tu, ada 60 lebih bab yang syirik, sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. 63 bab tentang rahimakumullah. Jadi apa cara nak elak dia tu? Satu cara nak elakkannya ialah tahu hakikat syirik. Bila tahu hakikat syirik, takut akan syirik. Bila takut akan syirik, barulah dia akan jauhi syirik tersebut. Macam kita takut orang kena sakit kanser kan, takut nak makan setengah-setengah makanan. Atau orang dah kena sakit jantung, maka dia takut nak makan setengah-setengah makanan. Ataupun orang kena kencing manis, dia takut nak makan setengah-setengah makanan kerana akan menyebabkan dia sakit. Maka dia takut sebab apa? Sebab dia tahu. Itu dia rahimakumullahu jami'an. Adapun tangisan nifaq yang sebut tadi, sehingga pelakunya kelihatan khusyuk, padahal ia adalah manusia yang paling keras hatinya. Dia nak ajak jual kaset dia ke, kaset zikir munajat, sedangkan hatinya keras. Kesembilan, tangisan pinjaman dan upahan. Yang ni diupah orang untuk menangis, ni jahiliah lah. Seperti tangisan orang yang meratap dengan mendapat upah. Alhamdulillah masyarakat Malaysia tak ada buat lagi kot benda ni ya. Orang Malaysia tak buat. Orang Cina masih ada lagi ya. Sungguhnya tangisan seperti itu diungkapkan sebagai Umar Al-Khattab, ia menjual air matanya dan menangis kerana disebabkan duka cita selainnya. Sebab itulah pernah ditanya pada satu ulama salaf, dia kata, wahai ayahku, dia kata, kenapa kamu ni bila cakap betul-betul terkesan kepada jiwa manusia, sedangkan ada orang lain cakap tak terkesan pun pada jiwa. Lalu dia kata apa? Adakah sama orang yang menangis
kerana takutkan Allah, dan menangis kerana mendapat upah. Tak sama. Maksudnya apa? Apa nak beritahu? Bahawa kita ni, bila kita bercakap, bila kita buat, bila kita berkata-kata, bila kita mengajar, kerana upah-upahan, kerana benda-benda ni semua, maka pasti dia tak beri kesan dalam jiwa kita. Ada pun orang yang mengaji dan mengajar. Mengaji dan mengajar, dua sekali lah. Kalau tuan-tuan datang hadir kat sini, bukan kerana Allah SWT, kerana semata-mata dah jadi trend nak datang kelas dah orang teman-teman ni. Pagi-pagi trend dia pergi kelas. Tak ada apa I nak buat daripada buang masa I datang kelas lah. Bukan nak membaiki jiwa. Maka dia akan datang dalam keadaan yang sama dia ketika dia balik. Adapun orang yang datang dengan penuh hatinya untuk baiki hati, maka Allah Ta'ala akan bagi dia kebaikan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna fi zalika la zikra. Sungguhnya pada Al-Quran dan hadis itu zikra, peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada padanya hati. Maksudnya dia hadir dengan hati. Au alqasam'a, atau memberikan peringatan. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Maksud, tiga benda. Dia kena berikan hati, dia kena berikan pendengaran, dan dia kena hadir menyaksikan. Baru di hati dia boleh. Lepas tu bila dekat YouTube tak terkesana hati, betul tak? YouTube kadang-kadang pause. Boleh pause pula, boleh tarik depan balik. Lepas tu kan tepi-tepi tu ada pula macam-macam cerita tepi-tepi tu. Ada gambar ni pula ni kang ni. Betul tak? YouTube tak jadi. Boleh tidur pula YouTube. Mungkin ada perasaan-perasaan mungkin boleh jadi, tapi tak jadi sebab dia kena al-qash wa huwa syahid, bertalaqqil ilm. At-talaqqil ilm, bertalaqqi pada ulama itu memiliki kesan yang besar. Itu ke-9, tangisan pinjaman dan upahan. Ke-10, tangisan ikut-ikutan. Ni kita tengok orang lain menangis, kita pun menangis. So apa menangis? Tak tahu sebab dia nangis. Aku pun nangis lah. Kita pergi Mekah kan, semayang sebelah, tengok orang sebelah dah kita pun nangis juga. Asal nangis kau faham ke? Tak ada, tak faham. Tahu dia tu menangis sebab anak dia meninggal pagi tadi. Oh, aku ingatkan menangis sebab ayat Quran. Contohnya. Atau orang menangis tengok cerita filem Hindustan, dia tak faham pun dia cakap apa. Kumeng, kongkang, sedih. Kita menangis juga. Ataupun ketawa, kan? Sebab benda ni ya tak ada kan, mutaaddi, belajar kan, fi'il mutaaddi beri kesan kepada orang lain. Jadi tangisan ikut-ikutan, yakni apabila ia melihat orang-orang menangis kerana sesuatu yang menimpa mereka, ia pun turut menangis bersama mereka. Akan tetapi ia tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka menangis. Tapi ini pernah berlaku juga pada zaman Nabi SAW. Bila Nabi menangis di kubur ibunya, maka Umar Al-Khattab semua menangis. Tengok Nabi menangis tu, sahabat-sahabat pun menangis kesedihan, ya. Sebab itu bukan ikut-ikut, kerana dia lihat orang yang dia kasihi dia sedih, dia pun sedih. Itu bukan ikut-ikut. Itu kerana kita bersedih di atas kesedihan orang yang kita sayang. Itu taklah termasuk ikut-ikut. Okey, bentuk tangisan. Apabila terdapat air mata tanpa suara disebut buka. Okey, baka, sorry. Maksur, betul lah. Maksur. Kalau air mata tanpa suara, baka. Bakaf, ya, tak ada titik tu, baka. Sedangkan bila diiringi suara, umakan ma'ahu saut, fahuwa buka. Betul syair tu, bakat aini wa huqqalaha bukaha. Buka. Maksud dia tu isim juga lah. Buka tu isim juga, bukan baka tu. Atau sebenarnya buka rasanya. Afwan, betulkan buku tadi. Apabila terdapat air mata tanpa suara disebut buka, bukan baka. Bukan terbalik. Betul, dua-dua buka. Tapi yang second tu ada hamzah, buka. Macam Melayu buka. Oh, cantik macam Arab ni. Dia halus betul bahasa Arab. Bila buka macam ni. Sebab kalau baka dia punya fi'il madhi dia, baka yabki.
Baka yabki. Ini dia punya fi'il madhi. Fi'il madhi dia baka, fi'il mudhari' dia yabki. Yang ni buka dengan buka. Yang ni tak ada suara. Yang ni ada suara. Pengetahuan pengetahuan tambahan. Jadi fahuwa buka yang tak ada suara. Sebab itulah dia kata apa? Dia orang ni dia bawa syair tapi tak bawa Arab dia. Jadi tak nampaklah mana perbezaan dia tu. Duduk menangis. Jadi dia kata bakat aini. Bakat maksudnya mataku telah wa huqqalaha bukaha. Dan patut baginya tangisannya. Dia pakai buka sebab mata tak keluar suara, betul tak? Habis dia panggil mata tu menangis dan berhak baginya untuk berbuka. Bukan mata terbuka, maksudnya buka tu. Buka. Okey. Lepas tu dia kata wama yughni al-buka'u walal awilu. Sedangkan tangisan dan ratapan tidak berguna. Maksudnya buka. Yang kedua tu dia panggil buka. Tangisan yang disengaja, yang dipaksakan disebut tabaki. At-tabaki, buat-buat nangis. Okey. Hal ini terbahagi kepada dua, terpuji dan tercela. Adapun terpuji jika dilakukan untuk melembutkan hati dan takut kepada Allah, bukan untuk riak, ingin dilihat, dan bukan untuk sum'ah, ingin didengar. Maksudnya baca Quran. Kita baca Quran, kita lenggokkan suara sehingga kan boleh menangis. Macam nak buat? Tuan-tuan tengoklah dalam YouTube tu banyak bacaan-bacaan bila kita dengar nangis. Kalau setengah-setengah tu laju semacamnya tak? Masa Syekh Syurim apa semua tu mengaji laju semacamnya. Dia semangat, dia bukan sedap nangis. Ada setengah bacaan tu macam satu orang budak Mesir, nama dia Mahmud Al-Ghazi, tak silap saya. Budak muda lagi, tapi bacaan dia, kalau dia baca surah-surah yang berkenaan dengan hari kiamat tu, kalau kita dengar memang menyedihkan kalau kita dengar. Itu setengah Allah Ta'ala beri kepada sebahagiannya. Jadi kat sini boleh kita buat-buat menangis. Bukan untuk riak wala sum'ah. Bukan nak jual kaset, bukan nak jual zikir munajat ke, bukan. Sedangkan yang tercela ia dikerjakan untuk makhluk. Umar bin Al-Khattab pernah berkata kepada Nabi SAW saat melihat beliau dan Abu Bakar menangis tentang urusan tawanan perang Badar. Beritahu kepadaku apa yang membuatmu menangis, wahai Rasulullah. Kalau aku mendapati sesuatu yang membuat menangis, niscaya aku akan menangis. Dan jika niscaya tidak, niscaya aku akan berusaha menangis kerana tangisan kalian berdua. Maksudnya dia nak ikut juga macam mana tangisan Nabi SAW. Maknanya Nabi menangis pun dia nak menangis. Beliau SAW tidak mengingkari perkataan Umar. Sebagai ulama' salah berkata, menangislah kamu kerana takut pada Allah. Jika kamu tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Tapi jangan buat depan orang. Takut jadi tangisan nifak. Waktu setengah Fudail bin Iyad kan, Fudail bin Iyad, anak dia, siapa nama dia? Siapa anak Fudail bin Iyad? Ada sebagian salaf dia menangis bila baca Quran, menangis, betul menangis. Akhirnya orang test dia ni menangis buat-buat ke menangis main betul-betul. Satu hari dia tengah nak betulkan dinding rumah dia, naik panjat atas dinding, orang baca ayat pasal akhirat, menangis, jatuh dia. Confirm benar betul dia nyorok belakang ni, dia baca ayat berkenaan akhirat, dia menangis lalu dia sampai terjatuh. Abdul Aziz menangis sampai sakit kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Lalu kita kata hati kita keras, hati kita ni keras. Kita dikeraskan dengan macam-macam bentuk. Kerana kita hiburan kerana hiburan, terlalu banyak sangat hiburan, kurang menatap ayat-ayat Allah SWT, kurang melihat apa yang kita akan hadapi pada akhirat kelak, lalu kita pun kurang menangis. Seterusnya, petunjuk Nabi SAW, cukuplah menangis. Kita bincang semangat pula ni pasal petunjuk Nabi SAW tentang khutbah. Hadis SAW fi khutbatih, Nabi SAW dalam khutbahnya. Khataba Rasulullah SAW. Nabi SAW kadang-kadang berkhutbah di atas tanah. Maksudnya Nabi berdiri atas tanah. Khutbah di sini jangan ingat khutbah Jumaat. Khutbah di sini ialah memberi ucapan awam. Khutbah
bukan khutbah Jumaat atau khutbah hari raya saja. Dalam tu macam ceramah, macam memberikan khutbah lah. Kadang-kadang di atas mimbar, di atas unta jantan, bukan jantan al-ba'ir, dan ala naqah. Naqah tu unta betina. Apabila berkhutbah, wa kana idza khatab, kedua matanya merah, ihmarrat aynah, maksudnya semangat dia. Wa ala sautuh, dan tinggi suaranya. Washtadda ghadabuh, kuat kemarahannya, memuncak kemarahannya. Ini kita kata kalau mengajar kelas tak kena lainan. Macam kita sekarang kelas, bukan bagi khutbah. Bila kelas kita relax, atau kan macam nak kata Nabi SAW pernah bosuh. Itu marah. Tak semestinya mengajar dalam kelas. Bila khutbah, yes, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam tu. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ngantuk. Apa dia tulis ni tak nampak. Ini pengalaman, bukan cerita, bukan nak cerita sembang buat kelakar. Bukan saya nak buat kelakar dalam kelas ni, bukan. Lepas tu ambil lah orang muda sikit jadi khutbah tu. Ini kan teknologi, tulis teknologi. Imam tu, imam kampung tu, apa dia tulis ni yang keluar dekat mic tu. Apa dia tulis orang bawah. Ini sebuah masjid di Kuala Lumpur lah. Tak nak beritahu macam mana. Astaghfirullahaladzim. Bukan nak kutuk Ustaz. Ustaz bukan nak kutuk, Ustaz ni kutuk bukan kutuk. Kita nak beritahu yang sebenar lah. Kita khutbah tu beri kesan. Sebab apa khutbah? Bila khutbah tak berkesan, itu yang dia buat tazkirah sebelum khutbah tu. Patutnya khutbah tu kemuncak, orang semua kumpul nak dengar ucapan. Betul tak? Macam kita nak dengar satu ucapan khas, perutusan pada hari tersebut. Maka semua akan tunggu. Lepas tu orang semua sembahyang, apa semua tunggu. Lepas tu bila khutbah je, pop, semua kena stop. Tapi dia tak faham benda ni. Khutbah tu boring. Makan sayur-sayuran ni, hari bomba, patuhi jalan raya ketika balik kampung. Maka benda ni bila cerita, maka khutbah tu tak berkesan. Jadi dia sebab tazkirah sebelum Jumaat. Dan tazkirah sebelum Jumaat tak masyru'. Tazkirah sebelum Jumaat tak digalakkan. Nabi melarang at-tahalluq qabla al-Jumaah, melarang membuat halaqah-halaqah sebelum Jumaat. Teks khutbah dah set, boleh baca dalam penuh bersemangat, boleh. Dan boleh dah ejar ustaz yang baca tu, ejarlah sikit, tambah sikit, ni sikit, trim sana sikit, tukar mana ayat boring tu, tukar, masukkan hadis-hadis Nabi. Nanti kita akan bincang banyak betapa khutbah yang tak ikut sunnah. Okay, satu. Jadi ihmar wajah, kemarahan muncak seakan beliau munziru jaishin, seorang pemberi peringatan terhadap pasukan. Maksudnya munziru jaish, maksudnya orang yang beri peringatan, tentera dah nak serang, macam tu. Ataupun munziru jaishin ialah orang jam pekak ramai lah. Beri arahan lah. Jadi dia punya general tu. Yang bila bercakap tu penuh semangat, memberi kita semangat, memberi kita kekuatan, motivasi dalam khutbah tersebut. Bila keluar khutbah tu, rasa seronok, kuat rasa hati. Bukan rasa lega habis khutbah. Betul tak? Bila habis tu, dah habis dah ya. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Kan nanti khutbah kita, ni mula Allah maghfir, dah habis dah, lega, boring gila. Jadi kita dia seperti beliau berkata, bersiagalah kamu pada pagi dan sore. Sabbahakum wa massakum, maksudnya bersiap sedialah pagi dan petang. Tentera nak serang dah ni, musuh dah nak serang. Beliau bersabda pula, antara aku diutus dengan hari kiamat. Nabi ucapkan dalam khutbah tersebut, dia kata bu'istu ana was-sa'atu ka hatain. Dia kata aku diutuskan dan akhirat tu dekat macam ni dah. Maksudnya rapat, sama ada rapatnya jari ni ataupun dekat macam ni lah. Maksudnya jarak dia dekat lah. Boleh faham dengan bila Nabi buat dua jari macam ni, sama ada rapatnya dua jari ni, maksud dekat dengan hari kiamat, ataupun
Nampak tak perbezaan ni sedikit antara dua jari maksudnya dan dekat hari kiamat. Lalu tu kalau kita baca kitab Asyratus Saah, tanda-tanda hari kiamat, antara tanda-tanda hari kiamat ialah perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi itu adalah tanda dan tanda kecil hari kiamat. Lalu kata itu juga wa yaqrunu baina asbu'aini as-sababah wal wusta, dengan jari ini wa yaqul amma ba'du. Nabi sebut fa inna khairal hadits kitabullah. Ada ustaz-ustaz dia selalu mulakan dengan benda ni. Orang tak faham. Kenapa nak sebut benda sikit-sikit bid'ah, sikit bid'ah. Kenapa sebut ni? Fa inna khairal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadiyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi mulakan dengan benda ni? Sebab Nabi nak beritahu ajar manhaj talaqqi kita, sumber agama kita adalah kitabullah dan sunnah nabinya. Itu yang kita asas dia. Orang tak faham juga bila kita sebut ikut Quran, sunnah, Quran dan sunnah. Puak-puak ni Quran, sunnah. Ulama tak pakai. Bukan ulama tak pakai. Apa saja perkataan ulama, apa saja qiyas, mesti berdasarkan Quran dan sunnah. Kalau kita balik kita Quran dan sunnah, kata tak, puak-puak ni Quran dan sunnah je, ulama tak pakai. Apa gila, macam nak faham Quran dan sunnah tak pakai ulama? Yang ulama kita pergi baca kitab Majmu', baca kitab Syafi'i, baca kitab ni, kitab apa? Bukan kitab ulama ke? Selalu buat tuduh-tuduhan ni ke atas ahli sunnati wal jamaah. Ada yang lagi teruk perangai je. Kalau ustaz tu starting innal hamdalillah, kemudian fa inna khairal kalami kalamullah, khairal hadits kitabullah. Ustaz Wahabi. Dia tengok introduction Nabi lah ni. Dah tahu dah. Satu masjid lah kat Kuala Lumpur, tak nak cerita lah masjid mana. Bila ada satu ustaz tu, dia innal hamdalillah nahmaduhu sampai fa inna khairal hadits kitabullah. Sebab perkataan adalah kalam kitabullah. Sekali time morih tu, ada orang cerita kat ustaz tu. Dia kata ustaz ni dah boleh bau dah Wahabi. Introduction dia pun dah tahu dah. Alhamdulillah. Kalau pengikut Nabi itu adalah Wahabi, maka aku declare aku tu Wahabi. Tak apa. Yes. Saya memang explain apa makna yang dalam selalunya ustaz membaca. Ada cerita ni. Amma ba'd. Kejap lagi dia. Kat belakang ni saya detailkan. Kita akan huraikan satu-satu insya-Allah. Amma ba'du maksudnya apa? Ada sebab itu. Ada yang kata ini sunnah Nabi Yaqub dan Shu'aib yang mulakan amma ba'du. Seperti dalam syarah Al-Kitab Ibanah kata Syaraji, antara yang mulakan ialah Nabi Shu'aib amma ba'du ni. Wallahu ta'ala alam bisawab. Amma ba'du ni adalah sunnah juga. Nak bezakan intro dengan isi dia. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan semua buruk urusan adalah benda yang baru. Nabi warning tiap-tiap kali khutbah, bagi warning ni. Seolah-olah benda ni bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Jadi bila kita sebut jangan buat bid'ah, sebab bid'ah itu bahaya. Bid'ah itu bahaya. Seburuk-buruk umur, seburuk-buruk perkara. Jadi janganlah allergic dengan perkataan bid'ah. Ada setengah-setengah sebab dia buat bid'ah tu dia allergic. Sebab dia terasa diri dia buat bid'ah, dia sangat terisi dia buat bid'ah. Lepas tu dia kata seburuk-buruk perkara adalah bid'ah, maka dia pun ustaz ni sikit bid'ah. Ini Nabi punya khutbah lah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini setiap bid'ah adalah sesat. Masukkan bid'ah ni, nampak tak? Bid'ah ni adalah bid'ah dari segi agama lah, bukan bid'ah dari segi dunia. Sebab perkataan bid'ah itu boleh bawa dua makna. Satu dari segi bahasa, satu dari segi syarak. Dari segi bahasa, apa yang dibuat dan tidak ada contoh sebelumnya, itu dari segi bahasa. Jadi apa benda yang dibuat tidak ada contoh sebelumnya, maka dia bid'ah. Pakai handphone bid'ah, pakai laptop bid'ah, naik kereta bid'ah. Inovasi lah. Jadi Kementerian Inovasi itu Kementerian bid'ah lah. Dari segi dunia, dari segi bahasa, dari segi bahasa. Tapi bid'ah yang dicela itu bukan dari segi bahasa, bukan semua yang dalam segi bahasa tu dicela. Ialah bid'ah dari segi agama. Ma yudahi fid din, apa yang ditiru-tiru dalam perkara-perkara agama, yang kita anggapkan benda itu sebahagian daripada agama. Tak kisahlah dari segi akidah ke, dari segi akhlak ke, dari segi syariat ke, fiqah ke. Kalau kita dah anggap benda tu dari segi agama, itu kita kata dia minal bid'ah.
Kalau tak anggap dia sebagai agama, tak ada masalah. Sekarang ni bila korang buat tahlil ni, korang anggap sebagai agama. Bila korang buat benda-benda yang benda lain ini semua berzanji marhaban apa semua, kamu anggap dia sebahagian daripada agama. Kamu harapkan ganjarannya, kamu harap dengan kaedah tertentu dengan apa. Jadi itu agama. Itu kita kata dia tercela. Kalau kita nak saja nak pakai, macam tuan-tuan sekarang pakai tudung biru, tudung kuning apa semua, pakai apa alat-alat ni, semua ni bukan sebahagian daripada agama. Kaedah dia kaedah agama, tapi usul itu bukan sebahagian daripada ibadah khusus. Ustaz, apa is ibadah khusus dengan ibadah umum? Ini orang tak faham. Ibadah umum ni maksudnya asalnya perkara tersebut ialah perkara yang harus, tak termasuk ibadah, tapi diniatkan kerana Allah. Jadilah maksudnya ibadah umum. Makan asalnya ibadah tak? Tak makan asalnya. Tak makan asalnya tak. Ini perkara yang harus. Asalnya perkara yang harus. Tapi bila niat kerana Allah, jadi ibadah. Ibadah umum ke ibadah umum ke khas? Mana? Jogging berlari. Apa hukum berlari? Tak kita kata hukum berlari sunat. Nanti semua berlari ya. Berlari hukumnya harus kan? Berlari hukumnya dia jadi sunat bila waktu tertentu saja. Asal hukum berlari hukumnya harus. Tapi kalau kata kita jogging pagi-pagi berlari pecut 100 meter tu, niat nak kuatkan badan, aku nak pergi jihad nanti senang, aku nak lari kejar musuh. Dah jadi tak berpahala. Tapi ibadah umum, ibadah khusus umum. Zikir lepas solat, ibadah umum ke ibadah khusus? Zikir lepas solat, ibadah umum ke ibadah khusus? Sekarang ni, zikir asalnya, perkataan zikir asalnya ibadah ke atau harus? Ya Allah, ibadah lah asalnya, ibadah zikir. Allah Ta'ala suruh kita zikir. Apa maksud ibadah? Apa yang Allah Ta'ala redai, Allah Ta'ala suka, itu ibadah. Jadi zikir asalnya ialah satu ibadah. Sebab Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh. Zikir lepas solat, ibadah khusus. Jadi ibadah khusus kena ikut cara Nabi. Ibadah umum, terpulanglah macam mana pun. Kamu nak makan macam mana pun, makanlah, makan cukup, asalkan usul dia tu tak bertentangan dengan usul Islam. Itu maksudnya. Ini orang kita tak faham. Bila tak faham, dia kata, ustaz dah lepas solat, maka di luar solat, dia bukan ibadah khusus lagi. Zikir ibadah khusus. Nabi ajar cara berzikir tak? Nabi ajar. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Menguruskan jenazah, ibadah khusus tak? Uruskan jenazah, ibadah khusus. Kita buka kitab fiqh, ada bab al-janaiz, kitabul janaiz, bab menguruskan jenazah, ibadah khusus. Ibadah khusus boleh tak kita reka-reka? Tak boleh. Kena ikut cara Nabi uruskan mayat. Sikit lagi. Beliau tidak menyampaikan suatu khutbah melainkan dimulai dengan ucapan hamdalah, innal hamdalillah, ataupun alhamdulillahi rabbil alamin. Tu ustaz dengan ni. Bahkan kita juga kalau sampaikan apa-apa pengucapan awam, boleh kita kena mulakan dengan sunnahnya macam ni. Ada perkataan sebahagian ahli fiqh bahawa beliau SAW mulai khutbah istisqa dengan mengucapkan istighfar, dan khutbah 2 hari raya dengan mengucapkan takbir. Sesungguhnya mereka tidak memiliki landasan apapun dari sunnah Nabi SAW. Bahkan sunnah Nabi SAW justru menyelisihinya. Kat sini Ibn Qayyim dia tak setuju dengan perbuatan orang yang bila khutbah raya dia start dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 9 khutbah pertama. Sebenarnya perbuatan tersebut ada asal tak? Ada sebahagian salaf dibuat macam tu. Sebahagian salaf, maksudnya ulama-ulama di kurun yang awal, tapi tidak daripada Nabi SAW. Maka ada asal tak? Ada asal. Tapi apa sebab mereka takbir? Mereka takbir tu asal sebab Allah Ta'ala kata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kan bila kamu dah selesaikan ayat bulan puasa tu, dah kamu dah puasa sebulan, maka bila sampai hari raya tu Allah Ta'ala kata apa?
walitukabbirullah, maka bertakbirlah kepada Allah Ta'ala ala ma hadakum, atas apa Allah Ta'ala telah beri hidayah kepada kamu. Maksudnya nak meraihkan hari raya itu kita takbir. Oleh sebab itu salaf tadi, dia sebagian salaf dia kata ditakbir dalam khutbah tadi sebagai ittibaan, supaya mengikut iktidaan, mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh bertakbir. Jadi sebenarnya ada ke asalnya. Cuma Ibn Taymiyah kata dari segi nas tak ada, tak pernah ada nas Nabi takbir raya, khutbah raya dia start dengan takbir, dia ucapkan alhamdulillah. Nama Syekh Salih Abdul Aziz Ali Syekh, dia ada jalan yang tengah. Dia suka, dia tak nak bertembung salaf dengan, sebab tahu salaf ni generasi yang hebat. Dia kata kemungkinan dimasukkan salaf tadi ialah digalakkan bertakbir juga, walaupun tak mulakan khutbah tu dengan takbir. Maksudnya dalam khutbah tu ada takbir sebagai nak mengajar kepada orang bahawa banyakkanlah takbir pada hari raya ni. Dekat raya ni banyak takbir. Okey. Faham tak isu dia sekarang? Sebab sebagian salaf dia kata khutbah pertama 9 kali takbir, khutbah kedua 7 kali takbir. 9 kali takbir, khutbah kedua 7 kali takbir. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. So dia kata apa? Bahkan sunnah Nabi SAW menyelisihinya, iaitu mulai semua khutbah dengan ucapan alhamdulillah. Ini juga salah satu di antara 3 pandangan para pengikut mazhab Imam Ahmad, serta pendapat pilihan Syekh kami, iaitu Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mensucikan batinnya. Nabi SAW biasa berkhutbah sambil berdiri, dan kebanyakan khutbah Nabi adalah berdiri. Sebab itu dalam rukun khutbah Jumaat ialah berdiri. Dalam riwayat mursal Atha dan selainnya disebutkan bahawa apabila beliau SAW naik mimbar, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia dan beliau mengucapkan Assalamualaikum. Maksudnya bagi intro dulu ke bagi salam dulu? Bagi salam dulu. Ada setengah orang naik Alhamdulillahirrabbilalamin, apa semua, amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tepat sebenarnya. Yang tepat dia Assalam qabla al-kalam, salam sebelum bercakap. Dan beliau mengucapkan Assalamualaikum. Asy-Sya'bi berkata Abu Bakar dan Umar juga melakukan sedemikian. Beliau mengakhiri khutbah dengan istighfar, memohon ampunan. Beliau SAW banyak berkhutbah dengan baca Al-Quran. Dalam Sahih Muslim, khutbah Nabi banyak baca Al-Quran. Pernah sekali Nabi baca khutbah surah Qaf tu penuh dari awal sampai akhir khutbah Nabi. Muslim bin Ummu Hisham bin Harithah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, aku tidak menghafal Qaf wal Quranil Majid melainkan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca ini setiap hari Jumaat di atas mimbar apabila berkhutbah pada manusia. Ini juga antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan, dilupakan orang ramai, iaitu bila khutbah baca surah Qaf. Kita boleh buat kat Malaysia, walaupun tak baca Arab saja, bacalah terjemahannya sekali. Sebab dalam surah Qaf tu banyak berkenaan dengan masalah akhirat apa semua, yang menggetarkan jiwa kalau dibaca dengan gaya dan intonasi yang betul. Kalau baca mengantuk je memang apa pun tak jadi. Beliau SAW dalam hadis Sahih Muslim ini tadilah yang sebutkan. Abu Daud menyebutkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bila bersyahadah, ini dia, maka beliau biasa mengucapkan. Kita ada baki 10 minit lagi. Semoga Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk syarahkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam ayat lain dia sebut nahmaduhu. Dalam riwayat ini tak ada nahmaduhu. Nasta'inuhu, kita minta pertolongan kepada Allah. Nasta'in, kan? Wa nastaghfiruh, kita minta pengampunan daripadanya. Wa na'udzu, dan kita minta lindung min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kita sendiri. Sebab jiwa kita ada benda buruk tak? Ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jiwa kita ni telah diberi ilham daripada kejahatan yang benda yang buruk. Man yahdillahu, siapa yang Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia, fala, maka mudillalah, maka dia tidak akan sesat.
Apa maksud Allah Ta'ala bagi hidayah? Tak apalah, nantilah masalah akidah tu. Sebab dalam masalah akidah ni kita berbeza dengan Asy'ariyah dalam masalah Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah. Asy'ariyah kata manusia ni tidak ada kekuatan untuk buat baik. Allah Ta'ala bagi kita kekuatan tersebut. Tak tahu nak buat baik, Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk buat baik. Adapun Ahli Sunnah kata manusia ni sebenarnya boleh buat baik. Jadi hidayah Allah Ta'ala itulah bantuan kepada Allah Ta'ala untuk dibuat baik tersebut. Ada beza ke tak? Ada sebenarnya. Sebab kalau tak boleh buat baik asalnya, maka kita dah macam Jabriyah lah. Asalnya baik dan jahat tu ialah Allah Ta'ala yang bagi. Sebab tu dia kata dalam masalah akidah ni, Bab amalan, bab hidayah ni, Asy'ariyah lebih dekat kepada Jabriyah. Oh, tak apalah Ustaz, apa benda Ustaz cakap ni? Itu nantilah kita kemudian kemudian wa man yudlil, siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, maka la hadiyalah, maka tidak ada petunjuk baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadan, bahawa Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Arsalahu bil haqq, Allah Ta'ala telah mengutuskannya dengan kebenaran. Basyira, pemberi berita gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Baina yadai maksudnya ketika dan nak kiamat, menjelang as-sa'ah. As-sa'ah, hari kiamat. May yuti'illah, siapa yang taat Allah, yuti', taat. Asalnya yuti', menyuti' disyaratkan. Wa rasulah, dan rasulnya, faqad rasyad, maka dia dapat petunjuk. Wa man ya'sihima, siapa yang bermaksiat kepada kedua tersebut, iaitu melanggar kedua tersebut, fa innahu, sesungguhnya dia, la yadurru illa nafsah, dia tidak memusnahkan melainkan jiwa dia sendiri, membinasakan diri sendiri. Wala yadurru Allah syai'a, Allah Ta'ala tidak mudaratkan sekalian apa pun. Kalau kita baca nota kaki 280, bawah tu lagi detail, kita simpan untuk kuliah akan datang, kita huraikan satu. Dan ni lagi detail. Yang ni yang dibacakan oleh ustaz-ustaz kita. Ada ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sampai akhirnya tu. Okey. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nanti kita akan bagi last kali kesimpulan daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan tak? Sebelum kita tutup. Ya? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih Nabi sebut, di antara fiqahnya seseorang itu pendek khutbahnya, panjang salatnya. Sebab apa? Orang yang bijak, kan Nabi SAW diberi jawami'ul kalim, iaitu orang yang katanya pendek, padat dan banyak isi. Bukan melabun mana sini tapi tak ada isi. Sebab itulah khutbah yang bagus, dia pendek, memberi kesan. Dan kita katakan yang memberi kesan tu ialah Quran dan Sunnah. Itu dia senang cerita. Bacakan ayat-ayat Quran, bacakan hadis Nabi SAW, itu yang memberi kesan. Khutbah sekarang dia tak ada, kurang Quran dan hadis, 1-2 hadis dia petik. Sepanjang panjang setengah jam tu 1, 2, 3 hadis saja. Lepas tu dia buatlah macam-macam projektor lah, apa benda, semua slide show ni. Saya ada kelas, saya call balik. Slide show apa semua, maka sebenarnya tak ada faedah kalau khutbah tu sendiri boring. Slide show tu orang tidur juga. Jawab orang kata ada. Jadi kat sini, jadi kita kata
antara tanda fiqahnya seorang, pendek khutbahnya, panjang salatnya. Nah, tapi janganlah pendek sangat, pendek yang sederhana lah. Puan masak apa? Puan masak apa? Masak Nabi lah kan. Mesti kita kat Nabi SAW, kat sini kita ada dua pendapat masalah ni. Masalah perempuan pergi ke kubur, Kita kena mengiktiraf bahawa ada perbezaan pendapat. Bukan kita tak ada, ada perbezaan pendapat. Mazhab Imam Ahmad tidak membenarkan perempuan pergi kubur. Dan sahih Nabi, la'anallahu zawaratul kubur, la'anallahu kata wanita-wanita penziarah kubur. Ada pendapat lain kata boleh, dia kata boleh perempuan pergi kubur. Dan hadis Nabi SAW kenaan perempuan dekat kubur tu, dia menangis tu. Yang kedua dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata, ya Rasulullah, aku nak pergi kubur, apa aku nak baca? Dalil bahawa Aisyah pergi ke kubur. Hantar tu termasuklah pergi. Bila hantar tu pergi maksudnya. Jadi siapa yang ambil pendapat yang tu, kalau kita, saya tak berani nak rajah ke mana pendapat yang kuat. Saya tak berani nak merajihkan apa. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dia merajih pendapat bahawa perempuan boleh pergi kubur. Kebanyakan ulama-ulama Hijaz, Syekh Muhsin Al-Abbad, apa semua, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, semua mengatakan bahawa tak boleh, perempuan tak boleh pergi kubur. Jadi saya tak berani, saya pun tak berani nak memilih. Saya tak boleh, tak mampu nak kata pendapat mana yang rajih terpulang pada tuan-tuan sekalian, untuk sama ada pergi atau tidak pergi berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Ustaz kata anak Rasulullah kan Fatimah, dia tengok dia orang balik pasir tu kan, dia menghadirkan diri. Itu sebagian ulama kata boleh. Tapi ada yang kata pula, dia bukannya Fatimah dekat kubur tengok macam tu, dia kat luar sana. Itu kita kata masalah barakallahu fikum, ada perbezaan di kalangan ulama dalam masalah. Kita kena mengiktiraf perbezaan ni. Saya kata kita kena mengiktiraf. Saya bukan kata mana satu pendapat yang kuat tak kuat, itu tuan-tuan pilih sendirilah. Tuan mengaji sendiri, tuan pilih. Semua yang saya tak boleh ialah orang yang tak nak terima pendapat yang kata ada yang orang kata boleh ni. Lalu dia hentam, dia kata siapa yang kata perempuan boleh ni tak betul, sesat lah, apa tak ikut hadis Nabi apa semua. Itu saya tak puas hati kat tu. Dan juga orang yang hentam juga pada orang yang tak kasih perempuan. Mazhab Ahmad, dia negara Saudi, dia mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi dia pegang pada mazhab dia. Jadi tak kasih orang perempuan pergi kubur. Jadi jangan pula kita kata apalah dia ni perempuan. Dan negara dia, adakah bila kita tak pergi kubur Nabi, tak boleh bagi salam kat Nabi? Wa ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kata cucu Nabi SAW, tidaklah engkau dengan orang yang berada di Andalus, di Spain itu, illa sawa. Maksudnya kalau kita bagi salam, semua sampai kat Nabi SAW. Ataupun mana-mana kata buat macam ni tak boleh, tapi sunnah Nabi pernah buat macam yang tadi tu. Kita elok ikut mazhab kita tu, ikut sebenarnya kita kena kaji dulu. Kenapa mazhab kata tak boleh? Adakah kerana semata-mata dia nak lawan hadis? Tak, dia ada alasan-alasan yang tertentu. Contoh dalam masalah kenapa Syafi'i kata perempuan batal sembahyang. So bagi para ulama Syafi'i, mana-mana hadis yang kata bila sentuh perempuan tak batal sembahyang, semua hadis tu hadis tak sahih, tak sabit. Yang Nabi pergi cium tangan isteri dia kemudian pergi solat, bagi mazhab Syafi'i tak sabit hadis tersebut, dhaif. Ini pun telah disaksikan sendiri para ulama-ulama. Ada Syekh Mustafa Adawi sendiri yang mutakhirin kata hadis-hadis tu dhaif. Jadi sekarang ni tuan-tuan rahimakumullah, okey ustaz confuse lah ustaz. Ngaji mana hujah kuat, itu yang kita pegang. Ngaji mana hujah kuat, itu yang kita pegang. Dan hujah kuat tu bukan yang senang. Kita ni ngaji sunnah sikit, cantiklah 3 hari tak boleh, lebih dari 3 hari qasar. Sebab apa? Ustaz kata boleh. Ustaz kata boleh. Ustaz tu ustaz sunnah. Ustaz tu kamu taklid Imam Syafi'i tak sunnah? Imam Syafi'i tak sunnah ke? Kalau sunnah, Imam Syafi'i nasirul sunnah, pemenang pada sunnah Nabi SAW. Tapi Imam Syafi'i tak kenal hadis, kata anak murid dia. Tapi Imam Syafi'i, kami tak kenal hadis. Ahmad bin Hanbal kata, dengan meninggal Imam Syafi'i, kami tak kenal hadis Nabi. Jadi kat sini rahimakumullah, bukan saya kata kita belajar
tengok dalil, mana dalil yang lebih dekat dengan petunjuk Nabi, itu kita pegang, mana hati kita rasa lapang. Tapi syarat dengan ngaji. Nak ambil pendapat lain kena mengaji, bukan semata-mata oh sebab hari tu dulu ustaz kita mengaji 3 hari je boleh jamak qasar, lain tak boleh. Dia kata ustaz ni pula kata boleh. Ustaz ni sunnah, ustaz mana boleh kata macam tu. Hujah dan hujah. Jadi kena mengaji. Sebab tu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau seorang itu ikut kepada orang yang diyakini lebih ikut pegang pada sunnah, tak ada masalah bagi dia. Kalau dia bagi orang yang awam, jahil. Tapi bagi orang yang boleh mengkaji, tuan-tuan semua kaji, datang kelas, tengok dalil, tengok hujah. Lepas tu mana yang lebih dekat dengan hadis Nabi, pilihlah. Dan tak ada bergaduh antara kita, selesai masalah. Cuma ada dalam kenegaraan, masalah negara yang kerajaan telah tetapkan, macam perkahwinan, itu kita kena ikut negara lah. Kena ada saksi. Kalau saya kena ada saksi, kena ada wali, maka kita kena ikut lah, taat pada waliul amr. Wallahu ta'ala alam bisawab.